الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك نبي أميين وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, muslimin yang dimuliakan, sebelum kita sambung hadis dalam Subul Salam, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, pernah satu ketika Imam Syafi'i dia bercerita kepada murid-muridnya, dan cerita ini diriwayatkan daripada beberapa murid Syafi'i, disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Manaqib Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, di Madinah ada seorang lelaki yang namanya Ibnu Ajlan. Ibnu Ajlan, lelaki da'i, dia pendakwah, dia qas, pencerita ataupun penceramah. Dia tinggal di Madinah. Satu ketika wali Madinah, perkataan wali ni dalam bahasa Melayu kita panggil wali nikah lah, tapi wali adalah orang yang memegang tauliah, orang yang memimpin. Jadi wali Madinah, dia berdiri di depan orang ramai, lalu dia berkhutbah pada hari Jumaat, khutbah Jumaat, dalam keadaan kaki dia tu dia tak isbal. Makna kata seluarnya lebih labuh daripada buku lali. Dia tak isbal. Tuan-tuan, kita baca dalam hadis lain ada larangan Nabi tentang isbal, dan disebutkan dalam hadis, walaupun ulama berbeza pandangan, tapi kita tak bincang benda tu. Bila dia nampak wali tu tak isbal, melabuhkan seluar melebihi mata kaki, kata Ibnu Ajlan, dia marah wali tu. Ketika wali tu sedang khutbah, pemimpin Madinah sedang khutbah, dia marah. Pasal apa hang tak isbal kaki seluar? Pasal apa hang tak biarkan kaki seluar lebih atas daripada buku lali? Entah, bayangkan, wali tengah berkhutbah di atas mimbar, dia bangun di belakang, dia tegur, pasal apa hang tak isbal seluar? Maka apa yang wali Madinah buat? Tangkap dia, letak dalam penjara. Bila dia ditangkap, seorang alim di Madinah, tuan-tuan dengar istilah yang saya guna tadi. Tadi saya panggil dia tu da'i, pendakwah, ataupun qas, pencerita. Sekarang alim. Ada perbezaan. Perbezaan dia dah selalu lah kita cerita, tak payah cerita sekarang. Seorang alim di Madinah, Ibn Abi Dhi'bun. Ibn Abi Dhi'bun ni, dia ni sama taraf dengan Imam Malik. Bahkan dalam beberapa nas, dia ni kerja dia bertelagah dengan Imam Malik dalam banyak hal. Mereka tak sependapat. Ibn Abi Dhi'bun, dia datang berjumpa dengan wali. Dia tak minta bebaskan Ibnu Ajlan. Dia cuma kata, Inna bna Ajlan ahmaq. Kata Ibn Abi Dhi'bun kepada wali tadi, sesungguhnya Ibnu Ajlan ni bodoh. Tuan-tuan, perkataan yang dia guna ahmaq dalam bahasa Arab, kalau bodoh kita panggil jahil, tapi Ibn Abi Dhi'bun tak guna jahil, dia kata ahmaq. Ahmaq ni tahap bodoh yang paling tinggi. Bahasa Melayu tuan-tuan nak namakan apa suka hatilah, bangang ke apa tak tahulah. Tapi Ibn Abi Dhi'bun kata kepada wali, dia ni tak cerdik. Tak cerdik tu bahasa yang paling lembut lah. Yaraka ta'kul haram wa talbas haram wa taf'al kadha wa kadha wa la yunkiruhu wa yunkiru alayka isbal. Kata Ibn Abi Dhi'bun, dia ni melihat hang pakai benda haram, dia melihat hang makan benda haram, dia melihat hang buat banyak perbuatan haram, tapi dia tak pernah tegur satu pun. Tiba-tiba dia tegur hang sebab tak isbal seluar. Dia ni memang bangang lah. Banyak benda lain yang dia tak tegur, pasal isbal dia pergi tegur depan orang ramai. Ketika khatib sedang berkhutbah di atas mimbar, fakhalli sabilah. Kata Ibn Abi Dhi'bun, hang tangkap orang bodoh ni pun tak ada faedah, lepaskan dia. Maka khalifah pun lepaskan dia. Tuan-tuan,
kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika dia menceritakan kisah ini, dia nak menunjukkan bahawa apa sahaja tindakan yang kita nak buat, apa sahaja perkataan yang kita nak ucapkan, maslahah itu penting. Aulawiyah, fikirkan benda apa yang lebih penting. Itu moral of the story ya. Sebelum kita cakap, sebelum kita buat sesuatu, fikirkan. Sebelum kita nak mengkritik itu bagus. Sebelum kita nak menghentam, kita fikirkan, adakah benda itu cukup besar untuk kita hentam? Ataupun ada benda lain yang lebih besar daripada itu yang kita pejamkan mata kita, kita pekakkan telinga kita, lalu kita hentam benda itu. Aulawiyah. Tuan, saya nak sentuh satu perkara. Ramai di kalangan sahabat-sahabat yang mempelajari sunnah, mempelajari hadis, mereka terlibat di dalam satu perbincangan yang tidak mendatangkan faedah. Apabila ramai di kalangan sahabat-sahabat sunnah bersepakat dalam banyak benda, orang yang mempelajari hadis sepakat dalam banyak benda, tiba-tiba sahabat-sahabat bergaduh disebabkan kawan ni kata Qaradawi ni bagus, kawan ni pula kata Qaradawi ni tak bagus, fasik. Bila kita fikir-fikir, pergaduhan ini tidak menguntungkan sesiapa. Memang ada di kalangan ulama besar di mana mereka berpandangan bahawa anda mesti memberi peringatan tentang ahli bid'ah. Ya, ada. Itu pandangan Ahmad bin Hanbal, pandangan Imam Malik, dan ramai di kalangan ulama memberikan pandangan yang sama. Tetapi percayalah, tidak ada seorang pun di kalangan ulama menghentam sesama sendiri. Tak ada. Imam Malik rahimahullah, walaupun dia menghukum Ibnu Ishaq sebagai Dajjal, sebahagian pandangan katakan kerana Ibnu Ishaq dia ni terlibat dengan tasyayyu'h, menyebarkan khabar yang berkaitan dengan Syiah, sedikit terlibat dengan tasyayyu'h. Mungkin Imam Malik menghukumkan dia Dajjal di dalam hadis sebab tasyayyu'h, ada kemungkinan, ataupun disebabkan lain. Yang penting Imam Malik hukumkan dia dengan hukuman yang paling berat di dalam hadis. Dalam masa yang sama, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i kata, An-nas iyalu ala Ibni Ishaq fi sirah, ataupun fil maghazi. Kesemua manusia, mereka adalah cucu dan juga cicit kepada Ibnu Ishaq di dalam sirah. Imam Malik kutuk, Imam Syafi'i puji. Imam Malik kutuk sebab lain lah, Imam Syafi'i puji sebab lain. Ada kutukan, ada pujian. Tapi tidak pernah satu riwayat pun yang menceritakan bahawa Malik maki Imam Syafi'i sebab Imam Syafi'i sokong Ibnu Ishaq. Tuan-tuan takkan jumpa riwayat macam ni. Tidak ada satu riwayat pun yang kita akan jumpa bahawa Imam Syafi'i kutuk Imam Malik sebab Imam Malik maki Ibnu Ishaq. Tak ada. Walaupun mereka berbeza pandangan, orang ni hentam, orang ni puji, mereka berhenti setakat itu. Ada di kalangan orang yang mempelajari agama, mereka pergi lebih jauh daripada itu. Mereka melangkah setapak melebihi Imam Syafi'i dan Imam Malik, di mana mereka memaki sesama sendiri, hentam sama sendiri. Akidah sama, fiqh sama, hadis sama, pandangan tentang tafsir sama. Bila kaji-kaji pasal apa, bergaduh hentam sama sendiri. Bergaduh sebab Qaradawi. Apa ni? Bila kaji-kaji pasal apa, hang sanggup hentam orang ni, hang sanggup hentam orang ni. Oh, pasal Albani. Tuan-tuan, di mana kita berada? Apabila kita mengaku kita mengikut akidah salafus salih, kita mengaku dalam kita mengikut ahli sunnah wal jamaah,